RMK 13, strategi hapus miskin tegar di Sabah, reality atau retorik. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi Anda bersama Current Sphere MY. Hari ini kita akan kupas satu isu yang menjadi perhatian ramai. Usaha kerajaan melalui Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 untuk menghapuskan miskin tegar dengan fokus kepada 10 daerah termiskin di Malaysia, di mana 8 daripadanya terletak di Sabah. Adakah strategi ini mampu memberi impak sebenar atau hanya sekadar janji politik? Mari kita rungkaikan. Kerajaan Persekutuan melalui RMK-13 telah mengumumkan strategi intervensi langsung untuk menangani kemiskinan tegar di 10 daerah termiskin. Daripada jumlah tersebut, 8 daerah berada di Sabah, yaitu Tongod, Beluran, Pitas, Kinabatangan, Kota Marudu, Tuaran, Ranau, dan Lahad Datu, manakala 2 lagi ialah Pusa di Sarawak dan Lojing di Kelantan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menegaskan pendekatan kali ini tidak hanya tertumpu kepada bantuan tunai semata-mata, tetapi fokus kepada pembangunan ekonomi mampan untuk memastikan penduduk mampu menjana pendapatan sendiri. Beliau menegaskan bahawa pendekatan makro sebelum ini gagal membezakan daerah termiskin dengan daerah-daerah lain, menyebabkan tiada penyelesaian yang bersasar. Beliau turut menekankan bahawa usaha mengeluarkan penduduk daripada belenggu kemiskinan tegar tidak sepatutnya bergantung sepenuhnya kepada pindahan wang tunai setiap bulan daripada jabatan atau agensi kerajaan yang terlibat. Rafizi yakin bahawa strategi khusus dalam RMK-13 ini dapat membawa intervensi yang lebih berkesan di daerah-daerah yang paling memerlukan. Sidang media tersebut turut dihadiri oleh Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Sahelmi Yahya, yang mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor. Melalui teks ucapan yang dibacakan oleh Sahelmi, Haji Ji menekankan kepentingan memastikan infrastruktur asas dan utiliti seperti bekalan air bersih, elektrik, dan akses pendidikan yang lebih baik diberikan keutamaan. Beliau menekankan bahawa jurang pembangunan yang signifikan antara bandar dan luar bandar di Sabah perlu diatasi secara kolektif dalam RMK-13 ini. Menurut Haji Ji, penyediaan utiliti asas di kawasan luar bandar bukan sahaja meningkatkan taraf hidup rakyat, tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi tempatan yang menarik pelaburan luar. Kerajaan negeri percaya bahawa pembangunan seimbang antara bandar dan luar bandar merupakan kunci untuk kesejahteraan rakyat Sabah. Ini sejajar dengan aspirasi kerajaan negeri untuk memastikan setiap rakyat tanpa mengira lokasi geografi dapat menikmati manfaat daripada pembangunan yang dilaksanakan. Namun, persoalan besar yang timbul ialah mengapa selepas begitu banyak rancangan pembangunan dan peruntukan besar sebelum ini, Sabah masih kekal dengan angka kemiskinan yang membimbangkan. Mengapa daerah seperti Tongod dan Pitas masih terus berada di dalam senarai daerah termiskin di Malaysia? Hakikatnya, Sabah bukan negeri yang miskin dari segi sumber. Dengan hasil minyak, gas, dan sektor pelancongan yang berkembang, sepatutnya negeri ini sudah jauh meninggalkan masalah kemiskinan. Malangnya, isu ketirisan dana dan kelemahan dalam pelaksanaan projek terus menghantui Sabah. Banyak projek pembangunan yang diumumkan sebelum ini berakhir sebagai gajah putih atau mengalami kelewatan yang tidak munasabah akibat birokrasi yang berlebihan. Isu ini bukan saja berkaitan dengan peruntukan keuangan, tetapi juga kecekapan dalam pentadbiran dan pengurusan projek di peringkat negeri dan daerah. Dalam beberapa laporan sebelum ini, faktor ketidaktelusan dalam pemberian kontrak dan kegagalan memantau projek di kawasan pedalaman sering menjadi punca kepada kegagalan pelaksanaan dasar penghapusan kemiskinan.
Selain itu, penduduk di kawasan luar bandar masih bergelut dengan isu asas seperti akses kepada jalan raya yang baik, bekalan elektrik yang stabil, dan kemudahan pendidikan serta kesehatan yang memadai. Dalam konteks ini, ramai pihak mula mempertikaikan sejauh mana kesungguhan kerajaan dalam memastikan RNK-13 tidak lagi menjadi satu lagi dokumen indah tetapi gagal di lapangan. Rakyat Sabah sudah lali dengan janji-janji politik yang akhirnya tidak membuahkan hasil. Terdapat juga persoalan sama ada faktor politik memainkan peranan penting dalam melambatkan proses pembangunan di negeri ini. Adakah perbezaan ideologi antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan turut memberi kesan kepada kelancaran pelaksanaan proyek? Selain itu, pertanyaan juga timbul mengenai sejauh mana kerajaan akan memastikan peruntukan ini tidak disalahgunakan oleh pihak berkepentingan. Adakah mekanisme pemantauan yang telus dan berkesan akan diperkenalkan untuk memastikan setiap sen yang diperuntukkan benar-benar memberi manfaat golongan sasar? Mengambil kira pengalaman sebelum ini, adakah RNK-13 mampu memecahkan kitaran kegagalan yang telah berlaku berulang kali dalam usaha membasmi kemiskinan tegar di Sabah? Hakikatnya, isu kemiskinan tegar di Sabah bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga isu politik, pentadbiran, dan ketelusan. Selagi isu-isu asas seperti ketirisan, kelemahan pengurusan, dan jurang pembangunan tidak ditangani dengan serius, RNK-13 mungkin hanya akan menjadi satu lagi dokumen yang akan dilupakan selepas tamat tempohnya. Persoalan paling kritikal yang perlu dijawab oleh pihak berkuasa ialah apakah jaminan bahwa strategi dalam RNK-13 kali ini benar-benar akan membawa perubahan yang diharapkan. Apakah pendapat Anda semua? Adakah Anda yakin RNK-13 mampu membawa perubahan sebenar kepada Sabah dan menghapuskan kemiskinan tegar di 8 daerah itu? Atau adakah ini hanya retorik politik menjelang pilihan raya akan datang? Kongsikan pandangan Anda semua di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Current Sphere MY untuk lebih banyak analisis isu semasa yang panas dan penuh kontroversi. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Kita bincang, kita nilai, dan kita tentukan masa depan negara bersama. Sekian saja, terima kasih semua.